7 28 gerak. Kan 27. Hmm, 27. Bermula dari akli. Dalam tajuk masih ada tajuk ni. Amanah. Dan dari nakli. Bermula dari akli itu jika rasul-rasul itu khianat. Nakli. Dari nakli pula. Nakli bawah, dari akli atas. Bermula dari akli itu 28 27 7 28 29 30 31 32 Dengan dari nakli. 33 dia 33 muka surat ya, tak lama dah nak khatam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi insyaAllah kita sambung Paku Imam ke surat 27 di tengah itu bermula dalil akli. Masih lagi dalam perbincangan sifat ataupun ciri kenabian yang kedua. Para rasul dan para nabi ada 9 ciri yang perlu kita i'tiqad, yang perlu kita pegang, yang perlu kita percaya dan yang perlu kita pegang. Jadi benda yang kita percaya tentang kenabian ataupun kerasulan ada 9 ciri ataupun 9 sifat kenabian. Maka 9 perkara itu, 9 sifat itu, 9 ciri itulah dinamakan benda yang kita pegang dalam hati kita ataupun benda yang kita percaya dalam hati kita, yang disebut sebagai imam dan disebut sebagai i'tiqad. Jadi kita ingat, apabila kita sebut i'tiqad, kita sebut iman, dia merujuk kepada pegangan kita, kepercayaan kita. Apabila kita sebut kepercayaan dan pegangan masih umum, masih kita bela, masih kita tak jelas apa dia yang disebut kepercayaan, apa dia yang disebut pegangan. Yang kita mesti jelas, yang kita mesti tahu dan faham, iaitu merujuk kepada benda yang kita pegang ataupun benda yang kita percaya, dia merujuk kepada ciri kenabian dan ciri kerasulan, ataupun yang telah kita sebut, yang telah kita bincang, ciri ketuhanan. Jadi ciri itu paling penting untuk kita faham. Kenapa? Kerana 13 ciri ataupun 50 ciri ketuhanan itu dipanggil benda yang kita percaya. Benda itulah yang kita pegang dalam hati kita. Jangan kita pegangan dalam hati kita ada ke tak ada? Ada. Apa dia benda yang ada? Yang tu yang betul kita jelas. Jadi benda yang perlu kita ada dalam hati kita untuk kita pegang, merujuk kepada 50 ciri kenabian, ketuhanan dan 9 ciri kerasulan. Jadi 4. Macam mana boleh keluar 9, total 9 ini? 4 ciri yang wajib, yang mesti ada pada Nabi, dan 4 ciri yang tidak ada pada Nabi, disebut istihalah, dan 1 yang haruh pada Nabi. Jadi 4 campur 1 totalnya adalah 9 ciri. Itulah ciri yang disebut sebagai pegangan ataupun benda yang kita percaya tentang kerasulan. Mesti ada 9 ciri. Yang kita duk bincang ni baru ciri yang kedua. Ciri yang pertama yang telah kita bincang iaitu Nabi ni mesti bercirikan sidik. Nabi mesti bersifat dengan sidik. Apa dia sidik? Sidik itu benar. Kita dah bahas apa makna benar. Ciri yang kedua,
Pertamanya ialah benar, ciri yang kedua ialah ciri istihalah. Ini mesti kita faham. Beza di antara mustahil. Ada 3 benda yang kita mesti, ini basic basic yang untuk kita kukuhkan foundation kita dipanggil strong, kita punya foundation. Apa dia panggil Abayuk? Foundation ni. Asas. Jadi asas di dalam akidah kita, inilah benda asas paling penting. Jangan kita ingat ciri-ciri fizikal Nabi tapi sifat dia lupa. Ciri-ciri fizikal kita boleh ingat Nabi ni hebat, dia punya badan dia, dia punya tubuh dia cantik, tapi ciri ataupun karakter Nabi kita tak berapa clear. Itu problem juga. Jadi paling asasnya kita mesti ingat iaitu 9 perkara asas ini dia merujuk kepada ciri ataupun sifat yang ada pada Nabi. 9 ini kita pecahkan kepada 4 campur 1. Apa dia 4? Yang pertamanya ialah sidik yang telah kita bincang. Yang kedua amanah. Sidik ni apa dia? Sidik ini benar. Wajib ataupun mesti Nabi bersifat dengan benar. Apa makna benar? Kita dah bahas sebelum daripada ni. Dan yang keduanya, ciri yang keduanya istihalah, kita kena ingat. Apa dia istihalah? Nabi ni dia tak dusta. Maka tak dusta itu ciri. Dusta mustahil. Kita kena ingat ada 3 benda. Pertamanya Nabi mesti bersifat dengan sidik ataupun benar. Yang keduanya Nabi mesti tak dusta. Maka tak dusta itu ciri yang ada pada Nabi. Yang ketiganya yang tidak ada pada Nabi, yang sifat tidak layak pada Nabi ialah dusta. Beza. Dusta dengan tak dusta. Itu beza. Kita bukan nak pegang Nabi itu kadzib, Nabi itu dusta. Tidak. Dusta itu perkara yang tidak layak pada Nabi, tapi tak dusta itu ialah ciri yang ada pada Nabi. Sebab itu kita ingat balik. Kita belajar di asas dulu, ciri-ciri ketuhanan dulu, ataupun dalam modul, dalam tajuk pembahagian wajib, pembahagian hukum akal. Jadi, kenapa istihalah ini? Kenapa perlu kita bincang tentang istihalah? Jawab dia, istihalah ini untuk menzahirkan makna wajib. Yang kata Nabi ini mesti bersifat dengan benar. Apa makna benar? Nak menyatakan makna benar itu istihalah. Apa dia? Nabi tak dusta. Jadi Nabi benar ini, Nabi tak dusta, itu ciri yang ada pada Nabi. Baik, yang kedua sambung malam ni, ciri yang ada pada Nabi yang keduanya ialah amanah. Amanah ni apa dia? Kita dah sebut sebelum daripada ni. Amanah ini makna amanah kita dah sebut, iaitu Nabi ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Nabi terpelihara daripada melakukan perkara yang dicegah, sama ada cegahan itu dalam bentuk yang haram ataupun cegahan itu dalam bentuk yang makruh. Itu ringkas dia. Detail kita dah bahas, kita dah sebut sebelum daripada ini. Dan Nabi ini mesti bersifat dengan amanah, dan Nabi ini dia tak khianat. Tak khianat itu dipanggil istihalah. Ciri yang ada pada Nabi. Nabi amanah dan Nabi ini tak khianat. Tak khianat tu apa? Tak khianat itu nak menzahirkan makna amanah. Mesti amanah. Orang yang boleh diharap, orang yang boleh dipercayai, dia tidak khianat. Maka tak khianat itu mesti, tak khianat itu dipanggil dipanggil menzahirkan makna wujub. Makna wujub. Baik, kita sambung. Ada 4 dah. Pertama, sidib. Yang keduanya istihalah dia tak khianat. Yang ketiganya amanah. Dan yang keempatnya ialah tak khianat. Yang pertamanya sidib. Yang keduanya tak dusta. Yang ketiganya amanah. Yang keempatnya tak khianat. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bermula dalil aqli itu. Perbahasan makna dah jelas semua. Jadi penutup kepada tajuk amanah ini, musannif Tuan Guru Jici dia tutup dengan dalil. Makna amanah dah jelas. Kemudian yang keduanya
dalil. Bermula dalil akli. Dalil itu ada dua. Pertamanya dalil akli, yang keduanya dalil naqli. Dalil akli ni dalil yang dianalisis dengan akal kita ataupun menggunakan teori akal ataupun cara fikir. Bermula dalil akli ataupun cara fikir ataupun bahasa moden hari ini boleh kita namakan teori akal. Kenapa kita nak menggunakan kita kena fikir? Cara kita fikir ini bukan fikir sendiri, tapi ulama telah rumus. Ulama dah ajar cara untuk kita fikir, tak perlu kita fikir sendiri. Ulama telah ajar bagaimana teori dia, cara untuk kita berfikir dan result dia, ada natijah dia. Cara fikir ataupun teori akal sebagai hujah. Nabi mesti bersifat dengan amanah. Ini hujah dia. Kenapa perlukan dalil? Dalil ni yang pertama dalil akal, yang kedua dalil naqal. Naqal ni dalil yang diadaptasi ataupun diambil daripada Quran dan hadis. Tu dia panggil dalil naqal. Tetapi di dalam bidang usuluddin, dalil akal itu didahulu daripada dalil naqal. Akal itu menjadi pertama ataupun yang first berbanding dengan dalil naqal. Dalil naqal itu yang kedua. Bermula dalil akal. Dalil ini sebagai hujah. Nabi mesti bersifat dengan amanah. Inilah hujah kita, dalil kita nak mengatakan bahawa Nabi mesti bersifat dengan amanah. Tak boleh Nabi nak khianat. Tak terima, akal tak terima nak hukumkan Nabi ni khianat. Mana dalil? Mana teori dia? Jika Rasul itu khianat. Ini cara fikir yang pertama. Ada dua cara fikir, dua teori. Cara fikir yang pertama, jika ni andaian. Sebab tu jika ni panggil fardu takdir, andaian. Kenapa andai? Inilah dia panggil andaian menggunakan akal. Apabila andai, dia akan ada rizat dia. Rizat tu dia panggil natijah dalam bahasa Arab. Andai keluar begini. Andai begini, jadi begini. Itu. Jika Rasul itu khianat. Khianat. Mana khianat ni? Melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dipercayai ini, orang yang amanah ini, orang boleh harap ini, orang boleh dipercaya ini, dia akan melaksanakan segala arahan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu panggil orang yang boleh dipercayai. Orang yang langgar arahan Allah, khianat. Macam Nabi dia tak khianat. Yang khianat ini ciri yang ada pada kita. Kita memang khianat. Orang kata makruh buat. Itu khianat lah tu. Kata haram, langgar. Orang yang melanggar hukum Allah tu dia panggil khianat. Orang yang tak harap. Bahasa lurah dia panggil orang yang tak boleh diharap. Baik, dia kata andai jika Rasul itu khianat. Apa dia khianat? Buat yang ditegah. Tu dia khianat, tu dia panggil badal. Buat yang ditegah. Tu dia panggil badal kepada khianat. Apa dia khianat tu? Buat yang ditegahnya nascaya. Nascaya tu dia panggil jawab bagi jika. Setiap jika mesti dia ada jawab dia. Nascaya. Nascaya ni, apa makna nascaya? Nascaya ni, kata Tok Guru, nascaya pun ada makna dia. Apa dia? Apa yang kamu nak cakap. Jika Rasul itu khianat, buat yang apa dia khianat? Buat yang ditegah, buat yang dilarang. Orang kata makruh, buat. Orang kata haram, buat. Itu panggil tegah. Buat perkara, yam tu dia panggil sifat bagi mahzuf. Buat yan. Yam tu perkara yan. Buat yan, buat perkara yang ditegahnya. Ini perkara yang dilarangnya. Nescaya, jawab dia. Jawab jika. Apabila Rasul buat khianat, nescaya jahillah Tuhan. Jadi jahil Tuhan. Jadi Tuhan ni tak tahu. Apa dia jahil? Tu Tok Guru badal. Yang kata jahil apa? Tiada tahu ambil pesuruh Tuhan. Tak tahu dia ambil tersilap ambil wakil. Pesuruh ni wakil lah. Tiba-tiba ambil wakil hak khianat. Jadi jahil.
Kalau kita jahil boleh jadilah interview muka mai detail, pilih staff kita, pilih pekerja kita, boleh hak tak amanah, boleh hak khianat, boleh hak mengular je kerja dia, boleh jadi kita ni jahil, bos ni, tapi Allah Ta'ala ni kalaulah dia pilih orang yang tak khianat, rizak dia, nascaya itu dia panggil teori akal. Teori akal ni dia ada andai dan dia ada rizak dia. Hasil dia, jawab dia jahil Tuhan. Apa dia jahil? Tiada tahu, tak tahu ambil pesuruh Tuhan. Ini wakilnya. Pesuruh Tuhan. Orang yang tiada khianat. Jahil tu apa dia? Dia tak tahu ambil pesuruhnya tu mana? Orang yang tiada khianat. Dia tersilap ambil orang yang tiada khianat. Dia nak ambil orang yang tiada khianat, orang amanah, tiba-tiba khianat. Tu. Kan bahasa arah tinggi tu. Artinya kalau kita main ibarat, dia lama duk pusing-pusing ibarat. Tapi dia punya nilai estetik dia, nilai bahasa dia tu tinggi. Jadi kita pun imbankan antara masa kita dengan ibarat dan masa kita dengan dia punya intipati. Kita target pengajian kita nak faham intipati kepada dia punya statement. Setiap statement tu dia ada intipati yang dia cuba nak cerita. Tapi oleh kerana metodologi pengajian turas, pengajian kitab turas, kitab lama, dia juga mementingkan ibarat. Ibarat ni gaya bahasa. Kerana bahasa dia bahasa aras tinggi yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Yang kita ni nilai kita nak tahu tinggi tak tinggi kerana ilmu untuk menilai. Kalau kita tak ada ilmu, memang kita tak tahu nilai. Ada orang kata, ini kita boleh tahu dia tak tahu nilai gaya bahasa aras tinggi ni, gaya bahasa turas ini berdasarkan apa orang panggil komen-komen dia. Ada orang kata ini saya dia kata yang melemahkan kitab tua ni ialah dia punya nya banyak sangat. Jadi nya banyak sangat. Apabila murid dia tanya nya ni nak kembali pada mana ustaz? Dia kata nya tu dia teka aja balik mana-mana. Ini tanda guru yang tidak mengambil daripada guru ke guru. Kita boleh tahu. Dia tidak menhalusi gaya bahasa, tiba-tiba dia condemn pula. Ini boleh tahu, kita boleh tahu apabila dia condemn secara terbuka, bermakna dia tidak mengetahui nilai gaya bahasa yang ada di dalam kitab tinggi, kitab turas ini. Jadi kita ni, kita tahu target sebenar, kita kena faham target sebenar, kita nak intipati. Kita nak faham intipati daripada gaya bahasa. Maksud dia kalau kita belajar fiqh, kita nak tahu hukum, keluar beberapa isu. Kalau kita belajar akidah, kita nak tahu dia punya murab yang cuba disampaikan oleh guru. Itu target kita faham. Tetapi kita nak menimbangi dia punya metod, tak nak tinggal secara keseluruhan. Walaupun kita nak cepat, dunia hari ini dunia cepat, kita cuba balancekan. Maksud janganlah tinggal 100%. Kita bacalah. Kalau dengan orang kampung, kita baca ringkas gaya bahasa dia tanpa kita hurai satu persatu. Kalau dengan intensif, gaya komando, maka kita balancekan gaya bahasa. Kerana inilah melahirkan acuan, inilah model, inilah melahirkan orang yang menghargai kitab turas. Kerana dia tahu bahasa ini walaupun payah tetapi nilai sangat tinggi. Kita tak gamak untuk kita kata apalah kitab tua ni banyaknya sangat. Ada orang cakap dia baca kitab. Saya kadang-kadang boring-boring itu terdengar jugalah. Kan banyak Facebook orang duk baca. Orang duk live ke Facebook kan. Kadang-kadang kita terdengar jugalah. Guru duk baca kitab tua. Tiba-tiba dia kata, nya banyak. Dia kata kita bahasa Kelantan, dia kata malah bahasa nya banyak sangat lah. Banyak. Dia malah nak kembali nya marjik mana. Memang payah kalau kita tak mengaji. Kita tak boleh teka. Memang kena ambil dengan guru. Kita boleh teka. Kadang-kadang kena betul-betul tengoklah, kena faham isu, apa boleh teka. Tapi kalau kita mudahnya, kita ambil dengan guru tu, kita tulis siap-siap lah. Baik, settle. Orang yang tiada khianat. Jadi kalaulah Allah Ta'ala itu, jika Rasul itu khianat,
buat yang tak ditegah, buat yang ditegah, buat perkara yang dilarang, jawab dia, nescaya jahil Tuhan. Dia jadi jahil Tuhan. Jahil itu apa dia? Tiada tahu ambil pesuruhnya. Tak reti Tuhan yang ambil wakil dia. Pesuruh tu Nabi lah. Ambil wakil orang yang tak khianat. Dia nak ambil wakil orang tak khianat. Tiba-tiba kena orang khianat. Tu. Dan jahil Tuhan itu mustahil. Ingat, apabila rizak dia lahir jahil Tuhan, kita kena tutup. Macam mana tutup closing dia? Jahil Tuhan tu mustahil. Ni dia keluar balik mesti. Jadi ingat, kaedah dia ataupun teori ni, dia ada rizab dan dia ada closing. Lepas closing, kita kembali balik kepada asal teori dia, teori hukum akal mesti. Ni lepas closing, kena ambil mesti. Closing tu dengan mesti. Baik, tengok gaya dia. Pertama, kalau Tuhan ini andaian kita teori akal. Lagu mana nak boleh melahirkan mesti? Mesti itu kita dah keluar dia punya rizab. Tapi jalan, kalau kita mengaji matematik, jalan penyelesaian. 2 kali 2, 4. Kita dah tahu 4. Tapi kita nak tahu macam mana jalan boleh keluar 4. Boleh keluarnya 4. 2 campur 2, 4. Nasdaya 4. Kena ada nasdaya 4. Sama dengan 4. Secara air rumah lagi tu. Nasdaya 4. Jadi ni, sekarang ni, kita cuba teori hukum, teori akal ni, kita nak tahu macam mana boleh lahir mesti Allah bersifat khianat. Mesti Allah bersifat amanah. Mustahil Allah khianat. Itu teori. Itu dah jawapan. Maka jalan cerita dia, inilah andaian ulama. Maka jalan kita fikir. Kita tak panggil jalan cerita. Jalan cerita tu jalan matematik. Kalau akal, maka kita panggil jalan fikir. Cara fikir untuk lahirnya teori, mesti Allah bersifat dengan amanah. Maka jika Rasul itu khianat, itu. Kalaulah Rasul, segala Rasul ni khianat, tak amanah, melakukan perkara yang dicegah, nascaya. Apa dia jawab? Nascaya jahil Tuhan. Apa dia jahil Tuhan ni? Tersilap ataupun tak tahu, pergi ambil orang yang khianat. Nak ambil orang amanah, tiba-tiba pergi ambil orang khianat. Nascaya jahil Tuhan. Apa dia jahil? Jadi kita dah faham jahil, tak perlu syarah. Tapi Tok Guru tulis syarah ni untuk nak kita jelas jahil itu apa dia? Jahil itu Allah Ta'ala tak pandai pilih Nabi yang amanah. Nak pilih Nabi amanah, tiba-tiba Nabi khianat. Closing dia, kalaulah keluarnya rizak jahil Tuhan, dia akan menyalahi. Apa dia? Jahil Tuhan itu mustahil. Apabila jahil Tuhan mustahil, maka keluar. Apa dia? Kembali balik pada jawapan dia, maka mesti Allah bersifat dengan mesti Nabi bersifat dengan amanah. Tak boleh khianat. Itu jalan dia. Satu teori. Yang teori fikir yang kedua. Jahil Tuhan tu mustahil. Tapi dia tak ceritalah sini. Kenapa mustahil jahil Tuhan? Dia tak cerita. Kita dah tahu. Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Tu kita tambah sendirilah. Yang kedua. Atau engkau kata, engkau fikir. Engkau kata ni, atau engkau fikir. Atau engkau kata. Ataupun engkau fikir. Macam mana fikir? Jika khianat mereka itu dengan buat yang ditegah yang haram, jika khianat mereka itu, para Nabi dan Rasul tu khianat, macam mana khianat tu? Dengar ni, dia panggil taswir kepada khianat. Dengar ni, taswir, rupa khianat. Dia kata khianat lagu mana pula khianat tu? Dengar buat yang perkara yang ditegah, yang haram, yang ni perkara yang haram. Yang ditegah tu, perkara yang ditegah. Apa dia tegah ni? Tegah ni, Tuan Guru Cik ni, dia mendetailkan setiap satu-satu. Yang ditegah tu apa? Perkara yang ditegahkan ada dua. Tegah dalam bentuk makruh, tegah dalam bentuk haram. Maka dia kata, buat yang ditegah, yang haram atau yang makruh. Buat perkara yang ditegah, mana perkara ditegah tu?
perkara yang haram atau perkara yang makruh. Nescaya. Apa rizat dia? Kalaulah Nabi ni, para Nabi ni buat benda haram dengan benda makruh, nescaya terbalik yang haram atau yang makruh itu akan jadi taat. Kerana Nabi ni kan dia amanah. Dia akan melakukan perkara hak disuruh dah tinggal perkara yang dilarang. Tiba-tiba Nabi buat benda makruh, benda larang, benda yang haram. Jadi terbalik. Terbalik macam mana? Benda makruh dengan benda haram itu jadi perkara taat. Nescaya terbalik yang haram, perkara yang haram atau perkara yang makruh itu akan jadi taat. Taat mana? Pada hak mereka itu, di sisi mereka itu. Kerana para rasul ini orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Apabila dia melakukan perkara haram, maka perkara haram itu dianggap ketaatan di sisi Nabi dan Rasul. Kenapa? Kerana Nabi dan Rasul ini orang yang amanah, orang yang hanya melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia buat perkara yang haram, maka terbalik. Terbalik apa dia? Jadi perkara haram dengan makruh itu termasuk perkara yang ketaatan di sisi Nabi dan Rasul. Tetapi ini dia masuk ilmu mantik sikit, kita baca je lah. Tetapi tali itu batal. Tali itu dalil yang mengikut atau mengiringi, itu maksud dia. Jahil Tuhan tu at-tali. Tetapi tali itu batal. Tali itu bukan tali rupiah dah. Bukan tali buat ikat. Ini ilmu mantik lah. Ada tali, ada muqaddam, ada naqis. Tu biar dululah. Tetapi tali itu batil. Yang ini dalil yang mengiringi ataupun mengikut. Mana dia? Jahil Tuhan tu. Dan apabila batal tali, nescaya batal muqaddam. Muqaddam tu dalil yang terdahulu. Nabi khianat tu. Apabila jahil Tuhan, maka menyebabkan batal muqaddam. Muqaddam apa dia? Muqaddam khianat, Nabi khianat. Maka sabitlah, yakni tetaplah naqisnya. Apa dia naqisnya tu? Lawan bagi muqaddam. Muqaddam tu Nabi khianat, lawan kepada muqaddam dia panggil amanah. Amanah itu naqis. Dan dalil naqli. Jadi kita dobit-dobit macam tu je lah, sebab dia tu ilmu mantik. Yang kedua ni, atau ni dia nak cerita tentang ilmu mantik. Biasanya pertama tadi, cara fikir pertama tadi yang biasa. Yang tu je kita pegang. Yang kedua ni, sama-sama ataupun tak bela-bela pun, tak apalah, sebab dia ini ilmu mantik. Kita kena mengaji mantik dululah. Mantik tak sempat lah. Kita perhabis kitab Usuluddin dulu, perhabis fiqh dulu, baru kita mengaji mantik. Setengah orang tu, dia hantam modul kan. Tak ikut sistematik. Dia ada struktur. Dalam Islam ni ada struktur. Jadi di sinilah kalau kita tengok, kena bantu masyarakat kita dari segi struktur modul. Memang agama ni kalau silap ambil ataupun silap penyusunan, maka sampai bila dia tidak akan faham agama, akan tempan dalam agama. Dia faham separuh-separuh saja. Dia tidak akan memahami. Kenapa? Kerana agama itu dia ada struktur yang sangat sistematik. Dia ada modul-modul yang kita mesti bereskan, barulah tertegaknya agama. Sebab tu kalau biasa kita dengar, agama tertegak berasaskan bertiga sendi, kan? Maka sendi agama ini mesti bereskan. Dan sendi agama, dia ada modul-modul dia. Dia ada struktur dia. Struktur inilah nak melengkapkan agama itu, mesti kita follow dia punya structure dia, ataupun struktur dia. Bermula dengan akidah, naik kepada fiqh, dan fiqh pula bertingkat-tingkat modul dia, dan naik kepada tasawuf, barulah terus kita cover yang ilmu-ilmu lain. Itu dia punya maksud saya yang kata structure dia tu, ataupun struktur dia tu. Kadang-kadang ramai hari ini dia tak ada struktur asas, ditinggalkan. Fiqh dia tak akidah dia tak tahu pun. Fiqh dia jemput-jemput saja. Tasawuf dia tinggalkan, maka dia terus ambil yang teknikal. Orang panggil bukan fundamental. Dia ambil yang sirah, kan? Dia ambil isu-isu semasa. Maka ini sangat rugi ilmu dia. Sangat rugi umur dia. Sampai bila dia tidak akan faham
ketumpahan agama. Contoh saya sembang 2-3 hari lepas dengan orang yang belajar agama, tapi kita nampak ketimpangan yang nyata. Cara dia borak dengan kita ni dia tak kenal. Saya memang mengajar je, pakat nampak macam ustaznya. Apabila keluar ni, dia ala lain. Dia pun tak kenal. Apabila saya borak tu dia tak kenal. Jadi dia hebat cerita. Saya memang kita ada skill politik. Jadi kita dia tak akan boleh kenal kita siapa. Dia pun ceritalah. Dia kata dia ni rupanya background dia ni, tanya dia belajar asas lah. Dia kata saya bukan ustaz. Saya bukan ustaz ban. Dia kata saya orang biasa je ban. Tapi dia tu baguslah, dia humble, dia tak mengaku dia ustaz. Tapi saya kata abang ni bagus ni, ilmu ni, ustaz lah ni. Tak ban, saya biasa je. Apa yang saya nak cerita, ketimpangan dia ni, dia belajar, dia boleh kenal kitab-kitab. Dia kata kami dulu belajar di Aceh. Dia belajar di Aceh dulu. Dia kata kitab Buriyah Mustarsyidin. Itu kita Buriyah Tulab. Satu lagi dia kata Sabilul Muhtadin. Oh, saya kata hebat ni bang, tinggi-tinggi kitab ni. Tapi saya tak pandai lah. Saya cakap kat dia, saya tak tahu. Tapi saya kenal kitab tu. Saya cakap kat dia. Dia kata bang, saya tengok Malaysia ni banyaklah, dia kata agama bentak settle, dia kata. Saya kata betul, saya setuju. Saya kata memang orang Malaysia ni dulu bagus, dia kata, dulu bagus. Sekarang ni dah banyak benda-benda yang asas-asas ni tak settle. Dia cerita lah, antaranya dia kata ambil wudu, dia kata ambil wudu tu banyak tak sah. Ambil wudu banyak tak sah. Dia kata semayan banyak tak sah. Nampak dia punya statement umum bagus. Tapi apabila kita minta didetailkan, saya kata macam mana ban, tak sah tu macam mana ban? Betul, saya tengok ramai juga tak sah, tapi macam mana ni abang nampak tak sah tu? Dia kata contoh semayan hari ni, cuba abang tengok, dia kata abang pergi masjid semayan jarak 1.5 meter kan, jarak SOP itu tak sah ban. Tak sah semayan jemaah macam tu. Nampak tak? Ia tempat-tempat yang kecil. Dia bagus, dia belajar. Tapi nampak tak? Inilah kesan daripada dia cuba skip. Mungkin dia belajar dulu, dia belajar secara umum, walaupun belajar kitab fiqh, tapi umum, dia tak strukturkan, tak subtopikkan. Jadi apabila kita nak menyelesaikan isu kecil ini, isu di antara sah, di antara afdal, di antara sunat, itu dia beza. Bukan tak sah, cuma tak dapat pahala jemaah lain. Bukan tak sah, tak afdal, tak sunat. Dia sebenarnya dia nak cerita, mungkin dia faham rupanya tak sah. Dia kata kita tak boleh semayang macam ni. Rugi semayang pergi masjid ban kalau semayang jarak macam ni. Tak sah. Walaupun semayang dah 4 bulan kita semayang. Tak sah. Saya semayang seorang abang. Saya tak semayang ikut imam, dia kata. Sebab ikut imam jarak macam ni tak sah. Saya tanya tak sah apa ban? Dia kata tak sah ikut. Nampak bagus jawapan tak sah ikut kan. Maknanya dia faham syurutul iqtidah. Tak sah ikut. Jadi dia tak boleh beza di antara tak sah ikut dengan tak sunat, afdal. Ada satu lagi saya tanya lagi, nak korek dia lagi. Apa lagi abang tengok? Dia kata cara ambil wudu. Dia kata ambil wudu, dia tak boleh beza di antara sunat, afdal, makruh. Dia main bantal tak sah. Dia main tak sah je. Dia kata wudu kalaulah kita ambil dua belah tangan. Dia kata cara yang betulnya ban kena ambil dua belah tangan basuh. Dia kalau kita ambil sebelah tangan macam ni je, mana boleh tak sah. Dia main tak sah aja. Nampak tak? Tapi tanya dia, ban belajar kat mana ban? Dia kata saya belajar biasa je dulu kat kampung je. Dia kata kitab-kitab Sabilul Muhtadin. Nampak tak? Maknanya dia ni orang yang belajar. Tetapi belajar ini mesti ada modul, mesti ada modul dia dah betul, modul betul. Tapi cara subtopik dia mesti ikut, ada teknik-teknik yang dia kena ikut. Ini penting. Ternampak saya lah kalau orang yang belajar tapi tak kena teknik, menyebabkan dia tak boleh beza di antara benda makruh, benda sunat, benda afdal. Sebenarnya sunat ataupun afdal kita ambil wuduk dua belah tangan. Dua belah tangan. Tiba-tiba dia kata kalau ambil sebelah boleh, sah. Tapi tak dapat pahala afdal lah. Tiba-tiba dia nak cerita afdal, dia pergi hantam tak sah terus. Dia kata tak sah ni. Berapa ramai kita dia kata tak sah, kena ambil lain. Senang.
Tak boleh semayang tu, SOP tu. Dia kata tak usah. Kita jarak. Dia kata kampung dia tak ada orang semayang macam tu. Baguslah kan? Dan dalil naqli kita habiskan. Dalil naqli. Dan dalil naqli. Naqli mudah. Dalil yang dinakalkan. Dan dalil yang dinakalkan. Firmanullah Ta'ala Rasulun Amin, artinya Tuhan mengaku dan berkata Rasul itu amanah. Rasulun Amin ini pernyataan ataupun penistiharan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengakuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang Nabi, utusan dia ataupun wakil dia ataupun pesuruh dia. Pesuruh ni mana orang yang dia pilih, orang yang dia pilih untuk menjadi apa? Untuk menjadi wakil Allah Ta'ala, yang dia akan utuskan bertemu dengan manusia. Itu dia panggil utusan Allah ataupun wakil atau pesuruh. Pesuruh ni orang suruhan Allah Ta'ala. Dia akan mengaku apa? Dia mengaku Nabi kita ataupun Allah mengaku Nabi kita ini mempunyai ciri aminun, ciri amanah. Maka jika Rasul itu khianat, buat yang ditegahnya, nescaya jadilah Tuhan itu bohong. Ini Tuhan sendiri istihar Nabi dia ini amanah, Nabi dia ini orang yang boleh dipercayai, tiba-tiba Nabi dia khianat, bermakna Tuhan, nescaya jadilah Tuhan itu bohong. Dan bohong Tuhan itu mustahil. Bohong itu satu sifat yang hina dan keji yang tidak layak ada pada Tuhan. Bohong ini satu sifat yang keji, satu sifat yang hina, yang tidak layak ada bagi zat Tuhan. Maka tetaplah amanahnya. Closing dia kena tutup dengan maka tetaplah amanah. Mesti Nabi bersifat dengan amanah. Dan apabila tetap amanahnya, nescaya mustahil khianatnya. Apabila tetap amanah, maknanya mesti, wajib. Wajib dengan makna mesti, Allah Rasul ini bersifat dengan amanah, nescaya mustahil khianatnya, khianat para Nabi dan Rasul. Dan jika engkau kata, ini penutup, kita berhenti di sebelah, kita berhenti di tabligh insya-Allah minggu depan. Dan jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegah itu sebelum jadi Nabi. Ini cara kita nak jawab tohmahan orang. Ada orang kata, dia kata Nabi Adam tu dia langgar hukum Allah, dia langgar perintah Allah itu belum dia jadi Nabi lagi. Allah Ta'ala tak lantik Nabi lagi. Maka apa yang kita nak jawab? Dan jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegah itu sebelum jadi Nabi dan Rasul, maka kita jawab ada orang kata engkau cakap menjadi bengon. Tok kecil dia marah. Engkau cakap ni bengom, dia kata. Apa dia bengom ni? Tak faham hukum syarak. Tu bengom tu. Mu ni dia kata bengong sungguh. Tu dia ngajar cakap dia cengih tu. Cakap dia backing tu. Dia backing ni bahasa dia je. Tapi memang dia pun backing sungguh. Dia kata mu ni bengong. Apa bengong? Tak faham hukum syarak. Yang di dalam hukum syarak ni kita dah faham, apabila dilantik Nabi, barulah Allah turunkan hukum. Kalau ada perkara cegahan, perkara larangan dan perkara suruhan, bermakna dah ada Nabi, dah dilantik, ditabalkan menjadi Nabi. Selagi Allah Ta'ala tak tabal menjadi Rasul dan Nabi, maka tidak ada undang-undang yang diturunkan. Tidak ada istilah haram, tidak ada istilah makruh, tidak ada istilah wajib, dan tidak ada istilah sunat. Kerana wajib, sunat, haram, makruh, dia panggil undang-undang. Ataupun bahasa kita belajar secara akademik dulu, dia panggil wahyu. Saya belajar dulu daripada darjah 1. Darjah 1 tak ada lagi wahyu. Darjah 1 tu belajar agama. Maksudnya sekolah agama daripada darjah 1 sampai tingkatan 6 atas. Sekolah agama. Maksudnya selibus itu selibus bahasa Arab.
Yayasan Islam Kelantan ni dia kombinasi di antara Arab dengan akademik. Jadi akademik tak banyak. Nak cerita apa? Daripada darjah 1 sampailah tingkatan 6 atas, kita mula bertemu tingkatan 1 dah mula bertemu wahyu. Sebenarnya darjah 5 dah belum temu wahyu. Sebab apa? Sebab Jibril menurunkan wahyu. Tapi kita tak faham apa dia wahyu. Memang saya dulu tak faham. Naik tingkatan 6 pun wahyu pun tak faham. Hanyalah wahyu. Dalam terjemahan dia kata perintah. Kita tak faham. Wahyu tu apa? Tanya ustaz, kata perintah. Wahyu tu perintah Allah Ta'ala. Ya, perintah tu apa dia? Kita pun tak faham lagi. Masih lagi umum. Perintah tu apa dia? Mengaji kitab pun faham. Tu penting mengaji talaqi. Mengaji talaqi macam kita ni berkat dia faham. Yang kata wahyu tu lurah, bahasa je. Yang kata wahyu tu bahasa, arahan. Perintah, arahan, umum. Merujuk kepada apa wahyu ni? Merujuk kepada hukum syarak. Allah turunkan hukum syarak melalui perantaraan Nabi. Nabi ni dia hanyalah orang perantaraan saja. Nabi ni wakil saja, sebab tu nama Nabi. Naba ataupun Nabi. Orang yang mengkhabarkan. Sebab tu Kelantan dia ada Tok Nebe. Asal daripada Nabi. Nebe ni, Nabi. Tok Nebe. Tok Nebe ni dia ambil. Dia macam kita hari ni Tok Pengulu. Tak ada dah Tok Nebe hari ni. Tok Pengulu. Tok Pengulu ni dia ambil arahan daripada pegawa. Di Kelantan dia ada pegawa. Tok Gawa. Dia ambil arahan daripada Tok Pegawa. Hari ni arahan tak ada Tok Pegawa lah. Tok Pengulu ni dia ambil arahan daripada atas. Kemudian dia turun kepada anak mukim dia ini. Biasanya dia istihar di masjid lah hari ni. Penistiharan arahan daripada diambil daripada pihak atasan. Siapa dia? Yang diambil itu adalah Tok Pengulu. Maka Tok Pengulu ni orang yang memberitahu setiap arahan kepada masyarakat di bawah. Sebab itulah orang dulu dipanggil Nebe, dipanggil Nabi. Nabi ni orang yang menceritakan setiap arahan, setiap maklumat yang diambil daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi. Nabi tu gelaran dia. Nabi tu gelaran dia. Rasul itu pangkat dia. Pangkat tu apa dia? Pangkat Rasul. Pangkat apa dia? Nabi. Boleh dia juga dipanggilkan Nabi. Itu pangkat. Kenapa? Kerana gelaran. Merujuk kepada gelaran Nabi ni, dia merujuk kepada pangkat kenabian dan kerasulan. Jadi Nabi ni orang yang menjadi wakil kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni menurunkan setiap hukum syarak melalui Nabi. Apa dia hukum syarak? Ataupun kita panggil wahyu. Sama. Hukum syarak inilah yang disebut oleh para ulama khitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi'af'alil mukallifin. Hukum syarak pun kalau kita belajar biasa, kita tak faham. Hukum syarak. Kalau kita terjemah satu persatu, dia panggil hukum itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada hukum ini penetapan. Syarak itu penetapan ini digubal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lurah. Syaraknya apa dia? Ni kita nak faham dari segi istilah syarak. Apabila kita sebut hukum syarak, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umum, kita sebut umum, nak mudah faham. Sebut hukum syarak, dia merujuk kepada peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk suruhan dan larangan. Itu umum. Peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa moden hari ni kita panggil perundangan lah. Kita panggil peraturan merujuk pada undang-undang. Kita panggil undang-undang ataupun peraturan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka peraturan Allah Ta'ala ini ada dua bentuk. Ini kita akan hurai dalam kitab Sulan Sibyan, supaya kita feeling. Kita rasa wajib, sebut wajib, feeling. Sebab apa? Sebab wajib ini, dia pangkal dia datang daripada peraturan Allah. Cuma kita nak kena faham, wajib berada dalam peraturan mana? Kenapa? Kerana peraturan kita sebut tadi ada dua. Peraturan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ini kepada mukallaf, kepada manusia ini dalam bentuk suruhan dan dalam bentuk larangan. Ada dua bentuk. Bentuk suruhan dan bentuk larangan. Sebab itulah kalau kita detailkan, dia akan lahirnya macam mana peraturan Allah Ta'ala
peraturan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk suruhan, sama ada suruhan berbentuk wajib ataupun sunat, dan larangan sama ada larangan bentuk haram ataupun bentuk makruh. Itu perincian. Maknanya tuan-puan, kita sebut peraturan dia mengandungi dua perintah. Ini khitab tu perintah asal dia. Khitabullah Ta'ala menunjukkan kepada perintah Allah. Peraturan itu kita tukar dalam bentuk perintah. Perintah Allah Ta'ala ini ada dua bentuk. Perintah pertamanya bentuk suruhan. Allah perintah dalam bentuk suruhan. Yang kedua perintah juga dalam bentuk larangan. Larang ini perintah ke tidak? Ya, perintah. Allah perintah jangan. Allah perintah buat. Tu. Apabila Allah perintah buat, dua, buat wajib dan buat sunat. Apabila Allah Ta'ala perintah jangan, jangan itu, jangan haram dan jangan sunat. Maka jangan makruh. Jangan makruh. Kena jaga. Dia hantam je lidah ni, dia ikut dam je. Itu yang penting. Tok Guru saya dulu, nak rakam dia, dia kata dibenarkan hanya orang yang belajar dengan saya. Ada orang yang datang nak rakam, memang dia nak buat komersial, dia nak panggil apa, dia tak mengaji, dia datang letak, kemudian dia adalah, dia tinggal, letak tinggal, maka Tok Guru tak bagi. Sebab dia kata apa, banyak aku, dia kata, terkadang tersasul. Maka orang yang belajar dia tahu, ini bukan sunat ni, ini makruh. Macam mana Tok Guru tu sunat? Nampak tak? Memang kita akan tersasul. Saya pun pasal memang banyak tersasul. Kita kata 4, jadi 3, kan tak? Sebenarnya 3, kita kata 4. Dia akan tersasul. Sebab tu Tok Guru dulu 2-3 orang juga pergi minta dengan dia. Macam kita hari ni lagi banyak kan, online, majlis online lah, apalah dia nak buat kan. Tok Guru dulu tak banyak sangat, pergi minta, dia nak rakam, nak jadikan kaset, jadikan apa? Jadikan video. Dulu tak adalah video, dulu kaset lah kan, kaset. Dia tak benar. Dia kata melainkan yang benar, macam kita orang pun rakam. Saya pun sempat rakam. Pakai itu dulu, pakai recorder yang apa? Walkman lah, pakai recorder tu. Kena balik dengar tu, dengan kaset yang lah ni tak ada dah kaset tu, kan? Terdengar tekam tu, pakai tali tu kan. Dah hilang habis, tak ada kenangan, hilang. Sebab apa hilang? Bukan hilang, dia rosak. Kan sipam tu kan rosak. Dia panah kan, beku. Saya dah tahu bila saya buan lah, saya juga nak buan tu. Kenangan Tuan Guru Jicik, suara habis kan, tak ada lah. Dulu ada suara dia. Tak ada. Suara dia boleh, kita tidak nak buat kenangan lah kan, suara Tuan Guru Jicik. Tak tanya kawan-kawan pun tak ada. Tuan Guru Joma hilang habis. Tuan Guru Joma tinggal Ustaz Ibrahim, tak dia ada lagi kan, dia muda lagi dia. Tuan Guru Joma dengan Tuan Guru Jicik memang hilang dia punya suara dia. Sempat pindah digital ke? Tak sempat pindah digital. Tak sempat. Kalau pindah macam hari ni kan, hari ni memang boleh simpan macam-macam, suara pun jelas. Dulu simpan nota je lah. Tu bengong tu. Engkau, maka kita jawab dia kata, engkau cakap menjadi bengon kerana belum ada Nabi dan Rasul itu tiada ada suruh dan tegah. Tu kita ya bahas tadi, suruh tegah tu. Suruh tu sama ada suruh wajib ataupun suruh sunat, dan tegah itu sama ada tegah yang haram ataupun tegah yang makruh. Maka macam mana dikatakan buat yang ditegahnya? Bahkan sebelum ditegah sekalipun, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu tiada buat perkara yang akan ditegahnya. Jangan kata Nabi itu, ni dia tolak dua. Pertamanya, kalau kita kata Nabi dan Rasul itu belum jadi Nabi, maka kita cakap bengong, dia kata tak betul. Kenapa? Kerana belum ada Nabi dan Rasul, tak akan ada hukum, tak akan ada cegah, tak akan ada suruh. Maka macam mana dikatakan buat yang ditegah? Macam mana dikatakan buat yang ditegah? Bahkan lain. Bahkan dia kata, lagi pula, sebelum ditegah sekalipun, Nabi dan Rasul tu tak akan buat perkara yang akan ditegah.
Kalaulah perkara ni sekarang tak ditegah tapi akan ditegah, Nabi tak akan buat. Dan ijma' ulama wajib bagi nabi-nabi dan rasul-rasul itu amanah. Ijma' ulama, yakni terpelihara daripada buat barang yang perkara yang Tuhan tegahnya tegah perkara. Maka barang siapa i'tiqad atau berkata, dia i'tiqad tak cakap, i'tiqad ni pegang dalam hati, atau berkata atau dia cakap jelas, mana-mana rasul khianat, buat yang ditegah tu badal pada khianat. Apa dia khianat? Buat yang Tuhan tegahnya tegah perkara. Nescaya jawab. Nescaya jawab bagi barang siapa, jadi kafir ia barang siapa. Ia berkata. Siapa kata lagu ni, siapa i'tiqad Nabi khianat, Rasul khianat, jadi kafir ia. Na'udzubillahi min zalik. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad, wallahu a'lam. I'tiqad ni, i'tiqad Rasul itu tabligh. InsyaAllah sifat yang ketiga. Tabligh tak panjang dan fatanah pun tak panjang. Tapi tak panjang pun dia ada isu-isu lah, isu yang praktikal, isu-isu semasa. Jadi ada dua line lagi yang agak praktikal. Lepas tu masuklah rukun iman yang kelima, iaitu percaya hari akhirat. Itu mudahlah. Lepas tu lagi ni tak lama lah kita boleh khatam. Bulan Januari ni ataupun bulan 2 ni kita boleh khatam lah. Bulan Januari boleh khatam lah. Boleh buat pulut kuning dah. Bukan kambing dah. Bukan senang nak kata kitab. Lembu tak boleh. Tapi tradisi sejarah Tok Guru dulu. Kita Abi gula sembelih lembu. Kambing memang tradisi. Kalau pondok kita orang tu kambing, buat kunduri, khatam kitab, lepas khatam kunduri. Biasanya tu gua akan sikit lah. Nak ambil berkat aja khatam tu, dia simpan untuk nak buat kunduri kan. Baca 3 baris. Bukan nak mengajar pun, nak ambil khatam 3 baris. Masa kami di Sarawak, Sarawak ni pun, masa tu kami dah stop perjamuan. Masa tu dah nak khatam kitab kan masa tu. Dia pesan dah kata dia depan buatlah sikit jamuan sikit. Memang Janganlah biskut. Lekeh. Betul. Nak lekeh ya. Nampak yang memang betul. Buatlah grand sikit. Dia kena grand lah. Ya buat pulut kuning tetap padan. Kambing lah. Kena buat kambing lah. Sebab nak khatam ke payah. Betul. Istiqamah. Sebab biasanya memang mula-mula tu ramai beratus. Khatam tu tinggal berapa puluh orang je. Geng khatam yang boleh istiqamah khatam tu. Memang betul-betul Allah Ta'ala pilih lah. Yang mula-mula tu macam-macam lah. Beratus. Macam kita orang dulu ada khatam yang biasa yang tak terlibat dengan jemaah ramai tu, pergi khatam di kubur Tok Guru. Pergi khatam di kubur kan. Pergi baca di kubur Tok Guru, khatam. Terbalik minum air. Mengetek. Sebab kita ni je, geng-geng talaki kan. Tapi kalau jemaah ramai tu terlibat dengan kampung-kampung, memang kita buat ni, kedua besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.